Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan semua? Bagaimana Ramadan kita tahun ini? Apa setakat ini yang telah pun kita buat sepanjang Ramadan? Maka soalan inilah yang kita kena tanya pada diri kita. Allah bagi peluang kepada kita pada kali ini bertemu dengan Ramadan. Okey, hari ini dah hari yang keberapa? Kita tanya apa yang telah kita buat. Sesedari tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini saya nak mengajak kepada kita semua untuk kita bermuhasabah tentang satu perkara dalam bulan Ramadan yang mungkin kita perlu utamakan, yang kita perlu fokus. Di sebalik kita sekadar berpuasa, di sebalik kita boleh salat tarawih, kita boleh bersedekah, satu perkara yang jangan kita lupa, yang jangan kita abaikan, yang jangan kita pandang remeh, iaitu tentang Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan bulan Allah turunkan Al-Quran. Mengapa Allah hendak menurunkan mukjizat ini, iaitu Al-Quran, satu kitab yang sangat mulia, dan Allah pilih ianya diturunkan pada bulan yang paling mulia, iaitu Ramadan. Mesti ada perkara utama yang Allah nak supaya kita lakukan dalam bulan Ramadan, iaitu bukan sekadar kita ada Al-Quran pada hari ini, malah kita mengadaptasi dengan semua yang ada Al-Quran melalui pembacaannya, pemahaman Al-Quran, bagaimana kita mampu untuk membaca dengan bertajwid, dan malah bagaimana kita mampu untuk menghafaz dan juga mengkhatamkan Al-Quran. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeza antara kebenaran dan juga kebatilan. Justru bila mana Allah SWT menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi satu tanggungjawab kepada kita, bukan sekadar tahu dari sudut sejarah. Orang juga kadang-kadang berfikir-fikir Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Okey, kita faham. Dalam masa yang sama Allah sebutkan pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar berlaku bulan Ramadan, dan Allah pun dah sebut tadi dalam surah Al-Baqarah, Ramadan lah bulan yang diturunkan Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita di Malaysia sebagai contoh, kita ada sambutan nuzul Quran yang biasanya kita akan sambut pada 17 Ramadan. Yang kita faham, Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. 17 Ramadan bukan 10 malam terakhir. Jadi kadang-kadang orang akan bertanya-tanya, yang mana satu betul? Bila kita cerita pasal Al-Quran, kita kena tahu juga yang pertama tentang sejarah. 17 Ramadan menurut kebanyakan ulama' ataupun hari nuzul Al-Quran itu, ataupun tarikh-tarikh yang lainnya ulama' khilaf padanya, adalah nak cerita bahawa penurunan Al-Quran itu ada dua jenis penurunan. Yang pertama adalah turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Turun daripada Lauh Mahfuz ketika mana Allah dengan para malaikat yang menyimpannya di sebuah tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Al-Quran itu diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia yang dipanggil Baitul Izzah sebelum diturunkan kepada Nabi. Dan menurut ulama', Quran diturunkan sekaligus ini berlaku pada bulan Ramadan, dan ada yang menyatakan berlaku pada 17 Ramadan, ada yang kata 21, ada yang kata 23 dan seumpamanya. Yang pasti itu penurunan peringkat yang pertama, turun sekaligus. Yang kedua, yang disebut dalam surah Al-Qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang kita tahu barangkali malam ganjil ataupun 10 malam terakhir Ramadan. Menurut ulama'-ulama' tafsir, turun pada Lailatul Qadar ini daripada Baitul Izzah, daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, iaitu secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, daripada umur Nabi 40 sehinggalah umur Nabi 63 tahun, sehinggalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kena faham, nampak macam ada kontra antara 17 Ramadan yang kita sambut nuzul Quran dengan Lailatul Qadar yang sepatutnya 10 akhir. Sebenarnya dia tidak kontra, tetapi dia adalah berlaku dua penurunan, turun sekaligus, yang kedua turun berperingkat-peringkat kepada Nabi selama 23 tahun. Itu yang pertama tentang sejarah. Kalau boleh, ambillah peluang bulan Ramadan untuk kita buka beberapa buku-buku yang menceritakan tentang sejarah penulisan Al-Quran, sejarah pembukuan Al-Quran, sejarah bagaimana Quran itu mula-mula turun kepada Nabi, Nabi bacakan kepada siapa yang hafal, macam mana cara tulisan yang asal. Kita kena tahu sikit sejarah. Macam mana Quran itu asalnya tulisannya tidak bersambung, titik pun tak ada, tiada baris. Macam mana kita nak baca hari ni? Akhirnya mereka buat mesyuarat untuk diletakkan baris, untuk disambungkan tulisan, untuk diletak titik, dan akhirnya Quran sehingga apa yang kita ada pada hari ini. Justru saya mengajak kepada semua yang menonton rancangan kita pada hari ini untuk kita jadikan Quran sebagai penyubur ibadah kita pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita kena sekurang-kurangnya ambil peluang untuk mengetahui sejarah
penurunan, sejarah pembukuan, sejarah penulisan dan seumpamanya yang berkaitan tentang sejarah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita nak jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, adalah kita kena memperbanyakkan masa kita untuk Al-Quran. Tak kira lah bila-bila masa. Dan saya boleh buat satu contoh yang sangat mudah untuk membaca Al-Quran. Dari sudut apa yang pernah saya buat beberapa cubaan kepada diri saya dan kepada rakan-rakan, kepada jemaah-jemaah majlis surau tentang pembacaan Al-Quran. Sebagai contoh, satu juzuk kadang-kadang ada seorang yang laju bacanya, dia boleh baca sehingga 25 minit ke 30 minit untuk satu juzuk. Kebanyakannya yang saya tengok, dia boleh baca satu juzuk lebih kurang 45 minit. Kita katalah 1 jam untuk satu juzuk. 1 jam untuk satu juzuk, yang mana satu juzuk ada 10 line, 20 muka surat. Kalau 60 minit ataupun 1 jam bersamaan dengan 10 line, berarti satu line kita hanya perlukan sebanyak 6 minit sahaja. Dan 10 line itu kita perlukan 1 jam. Ini bermaksud kita tak perlu lama pun dengan Al-Quran. Dan bukan sekadar baca, jadikan juga peluang bulan Ramadan adalah untuk kita memperbetulkan bacaan. Maknanya baca sungguh-sungguh dari sudut hukum tajwidnya, dari sudut makharijul huruf, tentang makhraj-makhraj huruf. Ini juga sangat-sangat penting. Jadi Ramadan adalah bulan untuk kita mungkin untuk belajar Al-Quran, bulan untuk kita baca Al-Quran, bulan untuk kita tadarus Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu yang pertama tentang pembacaan. Guna peluang sungguh-sungguh untuk banyak membaca dan jadikan Ramadan adalah bulan untuk kita banyak bertadarus. Berbeza dengan bulan lain. Bulan lain barangkali kita boleh baca seorang-seorang. Bulan Ramadan, gunakan peluang Ramadan ini untuk kita baca dengan orang. Barangkali berdua dengan pasangan kita, suami isteri. Kerana Nabi SAW pada bulan Ramadan, Nabi akan bertadarus dengan Malaikat Jibril. Walaupun Nabi telah betul bacaannya, tapi Nabi akan baca dengan malaikat untuk malaikat tengok. Mungkin ada kesilapan, kesalahan yang tidak disedari. Justru sebab itu kita kena baca. Dan kalau boleh kita kena perdengarkan orang lain akan tengok kita baca, kemudian orang lain baca, kita pula akan tengok, akan semak apa yang dia baca. Itu yang pertama tentang pembacaan. Yang kedua, kalau boleh gunakan peluang Al-Quran dalam bulan Ramadan untuk kita hafal. Sebagai contoh, cuba kita tanya. Sepanjang kita hidup sekarang ni, kita semayang. Surah apa yang kita baca masa semayang? Kadang-kadang itulah surah yang kita ulang-ulang. Lepas Fatihah, kita baca Kuliah. Lepas Fatihah, kita baca Inna A'tayna. Itulah surah yang kita baca sepanjang tahun. Maka, apa kata untuk tahun ini, Ramadan kali ini, kita jadikan Ramadan bulan untuk kita menghafaz ataupun menghafal surah-surah baru. Kita cuba cari beberapa surah-surah dalam juzuk Amma, dalam juzuk 30, daripada Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas tu. Tengok surah-surah yang jarang kita baca dalam semayang, kita baca dalam Quran. Kalau boleh kita cuba hafal dan kita cuba bawa dalam semayang kita, untuk kita improve, untuk kita upgrade surah-surah yang kita hafal dalam Al-Quran. Dan jadikan Ramadan sebagai pencetus untuk kita menghafal Al-Quran. Itu yang kedua tentang hafazan. Yang ketiga, iaitu kita memahaminya. Quran bukan sekadar untuk dibaca, Quran bukan sekadar untuk dihafal. Jadikan peluang pada bulan Ramadan Quran untuk difahami. Sepanjang bulan Ramadan, di mana-mana, di masjid, di surau, di pejabat-pejabat, hari ini pada bulan Ramadan orang akan buat banyak kuliah dan juga tazkirah. Dan kebanyakan penceramah yang dipanggil semuanya akan bercerita tentang Ramadan. Maka kalau boleh khususkan beberapa penceramah ataupun kita khususkan diri kita untuk pergi ke mana-mana majlis yang bercerita tentang tafsir Al-Quran. Pergi. Dan kalau tak cukup bulan Ramadan, jadikan bulan-bulan yang lain untuk kita berkuliah, untuk kita mendengar ceramah dan juga pengajian tentang tafsir Al-Quran supaya kita boleh faham Al-Quran, faham pada konteks, bukan faham pada terjemahan sahaja. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, Ramadan dan Al-Quran, apa kita kena buat adalah kita kena mengamalkan. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita hafal, bukan sekadar kita faham, tapi kita kena amal. Kerana Quran ini turun kepada kita sebagai manual. Allah cipta kita dan Allah tahu macam mana cara untuk memandu hidup kita. Maka Quranlah sebagai panduan. Maka gunakan semua yang ada dalam Al-Quran dan jangan kita ambil sikit, buang sikit. Ambil ini, yang ni tolak. Maka hidup kita tidak akan sempurna. Hidup akan rosak. Maka amalkan Al-Quran dalam seluruh kehidupan kita. Muamalat kita, cara bercakap kita, kehidupan harian kita, ibadat kita, ekonomi kita, apa sahaja, gunakanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Semoga Ramadan ini menjadi pencetus kepada kita supaya kita sentiasa bersahabat dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan menjadi syafaat, pembantu, kawannya di hari akhirat nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk membaca dan menghafaz serta mengkhatamkan Al-Quran insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Minta maaf salah silap.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.